بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri yang ke-16 bagi meneruskan pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usulul fiqh. Kata pengarang rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bihi fid darain amin. Wa amma al-ijma', kata pengarang rahimahullah, adapun ijma' fahuwa ittifaqu ulama'i ahli al-'asri ala hukm al-hadithah. Ijma' adalah kesepakatan ulama' pada satu-satu zaman terhadap hukum syarak. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, ijma' adalah dalil, salah satu dari dalil-dalil syarak yang disepakati, iaitu 4 dalil yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, dan yang ketiga adalah ijma', kemudian qiyas. Dan kata Imam Al-Juwayni dalam kitab yang lain, ijma' ni adalah mustanad mu'azzam syariah. Maksudnya ijma' ni adalah sandaran sebahagian besar syariat. Maknanya syariat Nabi Muhammad SAW ni sebahagian besarnya adalah bersandarkan kepada ijma'. Dan kalau kat sini kita tengok, ijma' ini adalah kesepakatan ulama' pada satu-satu zaman terhadap hukum syarak. Yang dimaksudkan dengan ulama' di sini adalah al-mujtahid, mujtahid mutlak. Ya. Maka tidak dikira kesepakatan selain daripada mujtahid. Maksudnya ulama' ni ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya ada ulama' yang sampai kepada tahap ijtihad dan ada ulama' yang tidak sampai kepada tahap ijtihad. Maka yang dikira dalam ijma' ni adalah ulama' yang telah sampai pada tahap ijtihad. Maka kata-kata mereka ini yang telah sampai kepada tahap ijtihad ni dikira dalam kesepakatan. Maknanya bila berlaku kesepakatan seluruh mujtahid yang ada pada ketika itu, maka berlakulah apa yang kita sebut sekarang ni adalah ijma'. Berlakulah ijma'. Maknanya disyaratkan di sini untuk berlakunya ijma' ni adalah kesepakatan semua. Maknanya kalau ada seorang daripada mujtahid yang tidak setuju dengan sesuatu pandangan, maka tidak berlaku ijma'. Dan ijma' ni berkaitan dengan hukum syarak. Ijma' dari segi istilah usuliyah ni iaitu merujuk kepada ijma' terhadap sesuatu perkara yang berkaitan dengan syarak. Maka apa-apa kesepakatan yang selain daripada yang berkaitan dengan syarak ni, ia bukanlah apa yang kita bahaskan pada siri kita kali ini. Contohnya kesepakatan para ulama bahasa Arab ataupun kesepakatan para atibba, iaitu doktor-doktor
dalam sesuatu hal yang melibatkan perubatan, maka ianya adalah kesepakatan yang hanya melibatkan bidang masing-masing lah. Maknanya yang menjadi hujah sekarang ni adalah ijma' mujtahid, ijma' kesepakatan para mujtahid. Okay. Kemudian kata Imam Al-Haramain, wa ijma'u hadhihi al-ummah hujjatun duna ghairiha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajtami'u ummati ala dalalah wasyar'u warada bi'ismati hadhihi al-ummah. Dan ijma' umat ini, hadhihi al-ummah, adalah hujjah duna ghairiha. Maknanya ijma' umat Nabi Muhammad SAW ni adalah hujjah, dan kesepakatan ataupun ijma' umat-umat yang sebelum ni, katakan kalau sebelum ni kita andaikan bahawa pada zaman Nabi Isa ataupun Nabi Musa adanya mujtahid di kalangan umat Nabi-Nabi tersebut, apabila mereka bersepakat, maka kesepakatan mereka itu tidak menjadi hujjah. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW telah ada hadis yang menyebut bahawa la tajtami'u ummati ala dalalah, tidak bersepakat umat aku ke atas kesesatan. Maknanya bila Nabi menyebut ummati, maknanya Nabi telah mengkhususkan umat dia. Maknanya Nabi menyebut umat dia secara khusus. Maka ini menunjukkan bahawa umat selain umat Nabi, ijma' mereka bukan hujjah. Dan syara' wa syar'u warada bi ismati hadhihi ummah, dan syara' juga telah datang dengan dalil-dalil yang lain juga, antaranya dalil ini, dan dalil-dalil yang lain juga ada menyebut bahawa umat Nabi Muhammad ni tidak akan bersepakat dalam kesesatan, dalalah. Dan sebenarnya ismah ataupun terpeliharanya umat Nabi Muhammad ni daripada kesesatan ataupun terpelihara daripada berpakat dalam kesesatan ni adalah apabila umat Nabi Muhammad ni mewarisi kemaksuman Nabi itu, ismah Nabi itu. Apabila Nabi maksum, dan bila wafatnya Nabi, kemaksuman Nabi ataupun ismah Nabi itu diwarisi umat Nabi Muhammad ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan bila mereka bersepakat, iaitu umat Nabi ini diwakili oleh para mujtahidnya lah. Ya, bila mujtahid yang ada dalam umat Nabi Muhammad SAW ni, bila mereka berpakat ataupun bersepakat dalam satu perkara yang melibatkan hukum syarak, maka persepakatan mereka itu dikira suatu hujah yang kuat, dan ianya adalah kerana ianya bersandarkan kepada kemaksuman. Maknanya kemaksuman umat Nabi Muhammad ni pada kesepakatan dia, pada ijma' mujtahid mereka. Ini kerana agama Islam ni telah bila
wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka telah terputusnya wahyu. Maka kelangsungan agama ni tidak perlu ada satu apa yang kita panggil sebagai ismah ni lah. Maknanya telah umat kehilangan ismah Nabi ni, kemaksuman Nabi ni, apa lagi yang boleh memelihara umat ni daripada kesesatan, terpelihara daripada kesesatan. Maka ganti kepada ismah Nabi Muhammad ni adalah pada ijma' mujtahid umat Nabi SAW. Kemudian wal ijma'u hujjatun 'ala al-'asr ats-tsani wa fi ayyi 'asrin kan. Okay. Dan ijma' ni adalah hujjah terhadap asr ats-tsani, maknanya apabila berlaku ijma' pada suatu zaman. Contohnya telah berlaku ijma' terhadap satu perkara yang melibatkan hukum syarak pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, maka ijma' sahabat itu menjadi hujah kepada zaman selepas berlalunya zaman sahabat. Maknanya bila semua mujtahid pada zaman sahabat itu telah apabila datang zaman selepas zaman sahabat, maka kesepakatan sahabat yang dahulunya tu menjadi hujah ke atas zaman yang seterusnya, hingga ke zaman-zaman seterusnya lah. Maknanya apabila berlaku je ijma', maka ianya adalah hujah. Yang pertama, hujah ke atas orang-orang yang berijma'. Maknanya ianya telah menjadi hujah ke atas sahabat dulu. Maknanya bila para sahabat, iaitu mujtahid daripada kalangan sahabat bersepakat, maka ia adalah ijma' terhadap zaman sahabat tersebut. Kerana apa? Kerana apabila mereka sendiri bersepakat, maka maknanya mereka ni telah mengakui hujah itu. Maknanya ijma' ni apabila mereka ni, walaupun mereka ni ahli dengan mereka tu adanya ijma', maka ijma' itu terlebih dahulu menjadi hujah ke atas mereka, walaupun mereka tu ahli kepada kewujudan ijma' tu. Okey. Dan kemudian wala yushtaratu inqiradul asri ala sahih. Dan pendapat yang sahih atau pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ialah tidak disyaratkan inqiradul asr. Apa yang dimaksudkan dengan inqiradul asr ni ialah kematian ahli yang berijma'. Maknanya tidak disyaratkan, contohnya pada zaman sahabat tu tidak disyaratkan untuk para sahabat tu, iaitu para mujtahid dari kalangan sahabat tu, mati kesemuanya mereka dahulu barulah dikira sebagai ijma'. Sebab ada pandangan yang ada pandangan yang lain juga mengatakan bahawa disyaratkan untuk terjadinya ijma' ni ialah apabila semua ahli yang bersepakat meninggal ataupun mati. Kerana apa? Kerana untuk mengelakkan kalau ada di kalangan orang yang bersepakat tu menarik balik apa yang mereka sepakati. Maknanya contohnya kalau salah seorang daripada sahabat tarik balik pandangan dia, maknanya dia keluar daripada pandangan yang dia telah keluarkan dulu, iaitu pandangan semua sahabat lain lah, kecuali dia ni seorang. Itu pertimbangan
pandangan yang kedua ni lah yang mengatakan disyaratkan untuk berlakunya ijma' ni ialah kematian ahli ijtihad pada zaman tersebut. Tapi pada pandangan yang kuat juga dalam mazhab Syafi'i ini ialah apabila ahli ijma' iaitu mujtahid pada zaman tersebut telah menyertai kesepakatan tu, maka mereka ni dilarang pun tidak boleh mereka ni menarik balik kata-kata mereka itulah. Sebab apabila mereka ni walaupun sekejap je, katakan semua mujtahid pada zaman tersebut telah bersepakat atas satu pandangan, maka kesempatan mereka ni sebenarnya adalah telah menjadi hujah ke atas mereka, dan hujah ni tidak boleh ditarik balik. Maka menarik balik pandangan tu seolah-olah macam menyalahi hadis Nabi yang mengatakan bahawa tidak bersepakat umatku atas dalalah, iaitu seolah-olahnya jadi umat Nabi ni pernah berpakat semua sekali pada satu pandangan, tiba-tiba salah seorangnya tarik balik, seolah-olahnya membatalkan kesepakatan yang lalu tu. Maknanya pembatalan ni maknanya tidak boleh berlaku lah kalau mengikut pandangan yang pertama ni, iaitu pandangan yang dipilih oleh pandangan yang dipilih dalam mazhab Syafi'i inilah. Maka menarik balik pandangan setelah menyertai ijma' ni tidak boleh berlaku. Okey, kemudian fa in qulna inqiradul asri syartun. Okey, kalau ini kita andaikan bahawa ini andaian untuk pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa disyaratkan juga untuk berlakunya ijma' ni adalah kematian semua ahli ijma'. Maka fayu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad. Okey. Kalau kita mengambil kira pandangan kedua ni yang mengatakan bahawa disyaratkan untuk ijma' ni berlaku ialah kematian semua ahli ijma', iaitu kematian semua mujtahid pada zaman tersebut. Maka kalau ada contohnya sahabat semua, iaitu mujtahid daripada kalangan sahabat semua sekalinya bersepakat untuk bersepakat atas satu pandangan, ke ianya tidak dikira ijma' kalau ada andaian lahir pada zaman sahabat tu tabi'in lah, lahir kemudian hidup bersama-sama mereka ni dan tafaqqah, maknanya sampailah yang baru lahir ni, iaitu tabi'in yang baru lahir ni menjadi faqih, kemudian seterusnya menjadi ahli ijtihad. Maka pandangan dia ni yang baru lahir ni, yang akhirnya menjadi mujtahid juga ni, dikira. Kalau dia tak bersetuju dengan pandangan semua sahabat tadi tu pada pada perkara yang mereka sepakati itu, maka tidak dikira ijma' lah. Maknanya ijma' yang ataupun kesepakatan yang berlaku sebelum kelahiran dia itu sebenarnya bukan ijma' lagi. Kalau lahir di kalangan tabi'in yang sempat dengan
para mujtahid daripada kalangan sahabat tu. Maknanya pandangan dia diambil kira dalam terjadinya ijma'. Dan kalau dia ni setuju, iaitu tabi'in ini bersetuju dengan pandangan sahabat tu, maka barulah dikira sebagai ijma'. Itu pun disyaratkan juga untuk kesemua ni mati, termasuk yang baru lahir ni mati, habis semua barulah dikira ijma'. Itu dalam itu untuk andaian bagi untuk pandangan yang kedua ni, pandangan kedua ni, tapi yang lebih ataupun pandangan yang dipilih dalam kitab ni ialah tidak disyaratkan untuk berlakunya untuk menunggu semua sekali mati, ahli ijma' ni mati, barulah dikira sebagai ijma'. Tidak disyaratkan. Dan tidak boleh salah seorang ahli ijma' ni menarik balik pandangan dia. Okey. Kemudian wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa bifi'lihim. Okey, dan bagaimana ijma' ni berlaku? Ijma' ni berlaku apabila berlaku dengan kata-kata mujtahid ataupun dengan perbuatan mereka, ataupun dengan kata-kata sebahagian daripada mujtahid dan sebahagian mujtahid yang lain pula menunjukkan persetujuan ataupun persepakatan tu dengan perbuatan mereka. Boleh jadi wa intishari dzalika wa sukutil baqina anhu. Okey. Dan kemudian satu lagi dalam perbahasan ijma' ni ada perbahasan yang kita panggil sebagai ijma' as-sukuti, iaitu ijma' yang mana tidak semuanya secara jelas menyatakan dengan perkataanlah bahawa mereka ni berpandangan dalam satu perkara hukum syarak ni, mereka tidak kesemua sekalinya memberi pandangan yang jelas lah, ataupun memberi menunjukkan dengan perkataan bahawa mereka ni memberi apa-apa pandangan. Ijma' sukuti ni adalah apabila seseorang tu apabila sebahagian mujtahid mengeluarkan pandangan dan sebahagian yang lain ni tidak mengeluarkan pandangan, tapi tidak menunjukkan mereka ni tak setuju, tetapi pandangan tu disyaratkan juga sampai kepada mereka ni, supaya apabila mereka tahu ni, mereka pada kebiasaannya para mujtahid ni dia tidak akan berdiam diri pada suatu pandangan yang dia rasa dia tak setuju. Maknanya kalau dia tak setuju, dia akan nyatakan. Maka mujtahid dia, kalau dia berdiam diri tu, maknanya itu kebiasaannya adalah menunjukkan bahawa mujtahid itu memberi dia redha lah dengan pandangan yang dikemukakan oleh mujtahid yang lain. Maka dengan itu terjadilah kesepakatan yang kita panggil ijma' as-sukuti. Maknanya ada sebahagian yang hanya diam saja, tidak memberi pandangan, tapi tidak menolak. Berlaku yang kita panggil di sini adalah ijma' as-sukuti. Okey, ijma' as-sukuti. Okey.
Dan ijma' ni boleh berlaku, ijma' ni tidak berlaku pada zaman Nabi. Maknanya ijma' ni apabila pada zaman Nabi tidak ada ijma'. Maknanya ijma' bukan dalil pada zaman Nabi. Kenapa? Kerana adanya Nabi. Maknanya nas ada. Dan ijma' ni adalah dalil yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, dan ianya bukan sahaja, ianya boleh terjadi pada mana-mana zaman, bukan hanya pada zaman sahabat saja. Okay. Dan kemudian kita akan sambung sedikit pada qaul sahabi, iaitu kata-kata ataupun pandangan sahabat. Wa qaulul wahidi min as-sahabati laysa bihujjatin ala ghairihi ala al-qaulil jadid. Okey. Kemudian ini adalah perbahasan yang lain, tapi kita akan habiskan kerana ianya hanya beberapa patah perkataan je. Iaitu pandangan seorang sahabat, dia tidak menjadi hujah ke atas pandangan, dia tidak menjadi hujah ke atas sahabat yang lain. Maknanya sahabat sesama mereka ni telah berlaku ijma', boleh mereka ni mukhalafah antara sesama mereka. Maknanya dalam banyak perkara, iaitu dalam banyak perkara yang menjadi khilaf, ini adalah realitinya memang sahabat ni ada benda, ada perkara yang mereka berlaku khilaf di antara mereka. Maka bila begitu, maka pandangan seorang tidak menjadi hujah atas seorang lagi. Maknanya pandangan seorang sahabat tidak jadi hujah ke atas sahabat yang lain. Okey. Dan juga pandangan sahabat ni juga bukan hujah kepada orang lain, iaitu selain daripada sahabat. Contohnya tabi'in. Maknanya pandangan sahabat ni bukanlah hujah ke atas orang lain, iaitu tabi'in dan seterusnya lah. Tetapi pada setengah perkara yang mana yang melibatkan yang tidak, maknanya dalam satu perkara yang tidak ada maknanya dalam perkara itu mustahil ianya boleh datang daripada hanya sekadar pandangan. Maka kalau dalam keadaan tu, maka seolah-olahnya pandangan sahabat tu ada sandaran daripada sunnah, iaitu daripada wahyu. Maka kata-kata sahabat ketika itu telah mengambil hukum marfu', seolah-olahnya ia adalah pandangan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. So maka ianya adalah seperti sunnah lah. Dia dah jadi satu kategori dalam sunnah, iaitu apabila sahabat memberikan pandangan yang maknanya mustahil ianya datang daripada hanya sekadar ijtihad sahabat, maka ketika itu kata-kata atau pandangan sahabat tu sebenarnya ada sandaran dia daripada Nabi, maka ianya dikira sebagai sunnah. Okay. Dan pandangan sahabat ni, sebagai contoh kita tengok Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam masalah faraid banyak sama pandangannya dengan Zaid bin Thabit, iaitu sahabat Sayyidina Zaid bin Thabit ni. Maka sebenarnya persamaan
pandangan tu bukanlah terjadi kerana taklid. Maknanya nak menjelaskan sini, kat sini bahawa maknanya bukanlah Imam Syafi'i apabila sama pandangan dia dengan pandangan sahabat, iaitu pandangan Zaid bin Sabit, bukanlah bermakna Imam Syafi'i mengambil pandangan Zaid bin Sabit ini sebagai hujah, tapi telah maknanya ijtihad Imam Syafi'i telah sama, telah sama dengan menyetujui ijtihad Zaid bin Sabit ni. Maknanya dia bukan atas dasar taklid. Dan dalam satu pandangan juga, dalam satu masalah lagi yang berkaitan dengan pandangan sahabat ni ialah, adakah boleh kita bertaklid dengan pandangan satu-satu sahabat ni? Dan ianya khilaf lah. Dan yang kuat dalam pandangan mazhab Syafi'i ni ialah tidak boleh bertaklid dengan pandangan sahabat. Bukan kerana rendahnya martabat ijtihad sahabat ni, tapi ianya lebih kepada kita tidak dapat memastikan dengan secara seqahnya pandangan sahabat tersebut. Maka apabila tidak berlaku seqah kepercayaan, maknanya apabila kita nak bertaklid kepada satu-satu pandangan ni, mestilah ianya jelas memang itu adalah pandangan sahabat tersebut. Maka pandangan sahabat ni ianya tidak ditulis, tidak dibukukan, tidak disaring, berbeza dengan pandangan ataupun mazhab imam-imam yang datang selepas sahabat itulah. Maknanya imam-imam mazhab ni, imam yang empat tu, mazhab mereka ni disaring, dan ramai yang berkhidmat untuk menjelaskan sebenar-benarnya mazhab mereka ni dari segi dalilnya, dari segi usulnya. Maka sehingga tidak timbul lagi syak bahawa apa yang dipegang oleh seorang imam daripada imam mazhab ni memang sebenarnya itu adalah pandangan mereka, dan ada sandaran dalil dan usulnya yang boleh dikaji baliklah kalau berlaku apa-apa khilaf. Maknanya boleh dirujuk kembali. Adapun pandangan sahabat ni kita tidak boleh nak trace, tak boleh nak trace balik apa usul sahabat tu berkata demikian, dan dalam pandangan tu ada tak adakah ianya pandangan yang mutlak, ada takyidnya, adakah ianya pandangan yang umum, ada yang akan mengkhususkannya, tidak ada. Maknanya apabila tidak ada perbahasan yang detail tentang pandangan satu-satu sahabat ni, maka kepercayaan untuk bertaklid tu dia jadi rendah. Dan yang lebih selamat ni adalah kita bertaklid kepada imam mazhab, yang mana imam mazhab ni telah menyimpulkan pandangan para sahabat tu, para sahabat lah sebenarnya. Maksudnya mazhab-mazhab ni sebenarnya adalah kesimpulan kepada para sahabat dan kesimpulan kepada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Kemudian
Dan kata pengarang, kata Imam Rahman, wa amal akhbar. Dan ini adalah pembahasan yang agak panjang. Kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.